Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Bagi respon sikit. Bagi respon di ruangan chat. Okey ke suara saya? Clear ke? Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Nurul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhihaba humumina wa jilaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nassina warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawm al-qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan guru, para ustaz, para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan kelas bersama dengan Akademik Tadabbur Malaysia, dan kita bahkan merungkaikan siri yang kedua pada hari ini, insyaAllah. Sebelum tu suka saya untuk ingatkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai peringatan mesra bahawa kita mengalu-alukan sumbangan ikhlas tuan-tuan semua untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademik Tadabbur Malaysia, dan boleh disalurkan ke akaun Akademik Tadabbur Malaysia atas nama Akademik Tadabbur Malaysia yang tertera di ruangan chat. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada di dalam tajuk yang sebelum ni yang kita berikan mukaddimahnya, iaitu cerita tentang ibrah kisah Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan mereka bertukar menjadi kera. Bertukar menjadi kera. Dan sekiranya kita melihat kepada kisah-kisah yang didatangkan di dalam buku-buku berdasar pada ayat yang kita bincangkan, iaitu surah Al-A'raf bermula daripada ayat 164 sehinggalah 168. Ada 5 ayat yang cerita tentang bagaimana Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera, menjadi kera. Dan kisah Bani Israel ini, kalau kita tengok dalam buku-buku sirah ataupun buku kisah-kisah di dalam Al-Quran, kebanyakan para ulama menamakan Ashabus Sabt, Ashabus Sabti, iaitu mereka yang terkenal dengan ahli hari Sabtu. Saya terjemahkan secara harfi, secara literal, iaitu mereka yang terkenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cuti kepada mereka, iaitu pada hari Sabtu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya untuk ingatkan semula
kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang cerita kita. Kita masih lagi di dalam landasan cerita Ashabus Sabat yang ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera. Cerita kalau ikutkan betapa Nabi SAW juga mengingatkan kita tentang mereka ini, Bani Israel ini, dan hari Sabtu. Dan kita tahu Bani Israel dilanjutkan pada zaman Nabi SAW apabila masuk kepada fasa Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Allah Subhanahu Taala telah menukarkan terminologi. Daripada Allah menggunakan terminologi Bani Israel, Allah Subhanahu Taala telah memberikan menukarkan terminologi kepada Al-Yahud. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita cerita tentang Bani Israel, bila kita cerita tentang Yahudi dan hari Sabtu, kita tahu bahawa kalau ikut riwayat Israiliyat, Allah menciptakan alam ini pada hari Ahad. Dan Allah mengambil bermula pada hari Ahad kalau ikut riwayat Israiliyat. Kalau ikutkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih begitu dalam Al-Quran tidak mendetailkan hari apa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kita kata penciptaan alam ni. Cuma dalam riwayat Bani Israel menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penciptaan alam ni pada hari Ahad. Dan kita tahu dalam Quran menyebut dengan jelas Allah ciptakan alam ni berapa hari tuan-tuan? 6 hari. Sittatu ayyam. Allah menciptakan alam ini 6 hari. Cuma dalam riwayat Israiliyat dia mendetailkan bahawa diciptakan bermula pada hari Ahad. Bermaksud bila mula pada Ahad akan berlangsung selama 6 hari. Seperti mana Al-Quran cerita, dan akan berakhir pada hari Jumaat. Maka hari yang ketujuh itu akan jatuh pada hari Sabtu. Maka dinamakan hari Sabtu ini, Sabtu adalah bermaksud dia adalah hari rehat. Sabat dalam Al-Quran di dalam bahasa Arab bermaksud al-qata'u, potong, putus. Bermaksud apa? Setelah mana 6 hari Allah Subhanahu Taala menciptakan alam ini secara tidak henti. Ini ikut riwayat Israiliyat, secara tidak henti 6 hari 6 malam berturut-turut ni, maka pada hari yang ketujuh adalah hari kerehatan. Maka hari rehat ni dinamakan sebagai hari Yaum Sabt, hari yang dipotong. Maksudnya potong bah, potong tak pada buat kerja apa dah. Potong daripada dunia luar yang menyebabkan kita sibuk. Maksudnya hari ini hari yang kita potong, hari yang tidak ada sibuk lagi. Maka ia adalah hari rehat. Selama 6 hari sebelum itu tiada rehat. Baik, dan hari Sabtu ini adalah sangat sinonim dengan orang Yahudi. Pada namanya dan pada maksud di sebalik orang Yahudi. Bahkan di dalam Al-Quran, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut Sabat dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan kali yang ketujuh Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang hari Sabtu ini, ada 3 pecahan pada surah tersebut, yang mana dalam surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah Al-Ma'idah, sebut perkataan Sabat yasbituna, kan? Dan perkataan tu ada 3 pecahan. Mustashq, apa orang kata, istiqaq. Daripada pecahan perkataan tersebut ada 3 kali sebut tentang rehat. Dan semuanya ada kaitan dengan orang Yahudi yang meminta rehat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk direhatkan pada hari Sabtu. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nabi kata, nahnu al-akharun as-sabiqun yawm al-qiyamah baida annahum utul kitab min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi fahadana Allah fannasu lana fihi tab'un wal yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin.
Nabi SAW kata, Nahnul akharun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Kita ni, umat Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, yang lahir ke dunia. Berbanding dengan umat lain, kita adalah umat yang terakhir, umat Nabi SAW. Baik. Baida annahum utul kitab min qablina. Adapun umat sebelum kita, umat sebelum Nabi SAW, pada hari kiamat nanti diberikan kitab sebelum kita lagi. Nabi memberikan gambaran kepada kita, kita ni walaupun kita ni dilahirkan lambat, kita ni kewujudan kita lambat berbanding dengan umat terdahulu. Umat bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah zaman Nabi umat Nabi Isa alaihissalam. Kita yang the last one. Baik. Kemudian kalau ikutkan Nabi kata mereka ni telah diberikan kitab sebelum kita lagi, kita diberikan Quran. Summa hadha yawmuhum alladhi furida alaihim. Kemudian Nabi SAW kata summa hadha yawmuhum, dan hari Jumaat ini telah difardukan kepada mereka, iaitu kepada orang Yahudi, iaitu kepada orang Nasara. Ataupun dengan kata lebih murni, sebelum kewujudan Nabi SAW, umat-umat terdahulu Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan mereka, ataupun Allah Taala telah memfardukan kepada mereka untuk berdamping, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat. Seperti mana kita dalam satu tahun, kita ada bulan yang paling banyak kita beribadah, iaitu bulan Ramadan. Dalam satu minggu, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Sayyidul Ayyam, menjadikan hari yang paling agung dalam 7 hari itu adalah hari Jumaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan yang ini bukan sekadar ataupun setakat umat kita Nabi SAW pada asalnya, bahkan umat-umat terdahulu, termasuk umat Nabi Isa, termasuk umat-umat terdahulu, Allah beritahu hari Jumaat ni, hari Jumaat ni Allah Taala jadikan untuk kamu semua beribadat. Tetapi apa Nabi kata? Fakhtalafu fih. Tetapi ramai di kalangan mereka yang tak setuju. Dia orang tak setuju. Hari Jumaat ni adalah hari untuk beribadah. Fahadanallah. Nabi kata apa? Tapi kita ni, umat aku, umat Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi hidayah kat kita. Iaitu hari Jumaat, kita tidak ada pertikaian. Solat hari Jumaat, solatlah hari Jumaat. Gitu. Kefarduan solat Jumaat, semua kita buat solat Jumaat. Fannasu lana fihi taba'u. Nabi SAW kata kepada kita, lalu Allah memberikan petunjuk kepada mereka, sedangkan mereka menerima hari-hari berikutnya, iaitu al-Yahud ghadan wan Nasara ba'da ghadin, iaitu sinonim. Orang Yahudi minta, dia orang tak minta hari Jumaat sebagai hari untuk mereka beribadah kepada Allah. Mereka minta dijadikan kepada mereka hari Sabtu. Sebab tu dalam kisah ni Ashabus Sabt. Kemudian Nabi kata manakala wan Nasara, orang Kristian, adalah ba'da ghadin, adalah selepas daripada hari Sabtu, iaitu menjadikan hari Ahad sebagai hari cuti utama mereka untuk mereka melakukan ibadah. Maksud dia, kalau ikutkan sejarah kita, hari Jumaat ini adalah hari yang penuh dengan sejarah bagi umat Islam, untuk umat Islam tumpukan beribadah kepada Allah, sedekahnya, sembahyang solat Jumaatnya, begitu. Sebab itu dalam di negara Arab dipanggil Yaumul Jumaah, Yaumul Ijazah. Hari Jumaat ialah hari cuti, begitu. Baik. Begitu juga di Malaysia, ada setengah negeri masih mewartakan hari Jumaat sebagai hari cuti. Baik. Menunjukkan kepada kita, hadis ni tunjuk kepada kita apa? Tunjuk kepada kita bahawa hari Jumaat ni adalah sinonim dengan manusia kita di zaman Nabi SAW. Hari Jumaat adalah hari yang dianggap Sayyidul Ayyam. Manakala orang Yahudi adalah Sayyidul Ayyam bagi mereka adalah hari Sabtu. Manakala orang Nasrani, orang Kristian, Sayyidul Ayyam bagi mereka adalah hari Ahad. Begitu. Baik. Mereka asalnya, dalam hadis Nabi ini bagi tahu asalnya Allah Ta'ala jadikan semua sama aja. Semua umat sebelum Nabi SAW, Allah nak mereka pada hari
pada hari Jumaat mereka beribadah. Baik, yang tu semua orang faham. Itu adalah daripada hadis Nabi SAW yang sahih menceritakan kepada kita, oh rupanya umat terdahulu begitu. Kita pun tak tahu umat terdahulu begitu, melainkan ia adalah daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Adapun riwayat Israiliyat, kebanyakan kita tawakuf, kita berhenti terlebih dahulu, kita tak ambil lagi. Kita tengok sekiranya ada hadis Nabi SAW yang sebut, confirm kita ambil bahawa sungguhnya memang kaum yang terdahulu dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala pada asalnya hari Jumaat ni adalah hari yang mulia, mereka minta supaya diubah. Dan kita hari itu kita dah baca dalam surah Al-A'raf, kita baca sebahagiannya betapa mereka minta kepada Allah Subhanahu Taala hari Sabtu sebagai hari mereka tak nak bekerja, mereka tak nak buat ibadah. Baik, seperti mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya share screen. Saya share sekarang lah ya. Apa yang saya share ni dengan tuan-tuan sekalian, dengan yang saya berikan nota kepada tuan-tuan tu adalah tak serupa dengan yang saya bagi nota tu. Sebab yang tu untuk tuan-tuan semua baca dekat rumah, yang ni untuk kita sama-sama melihat apa yang Allah Subhanahu Taala nak sampaikan kepada kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Mana? Okey, baik. Betapa Allah Subhanahu Taala ceritakan kepada kita, mereka ni nak rehat sangat pada hari Sabtu. Mereka minta kepada Allah Subhanahu Taala supaya hari Sabtu ni menjadikan hari rehat mereka. Seperti mana kita, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, apabila Allah Subhanahu Taala meletakkan, apabila mereka minta kepada Allah, Bani Israel ni minta kepada Allah nak jadikan hari Sabtu hari yang digazetkan oleh Allah sebagai hari untuk mereka berehat, maka Allah Subhanahu Taala menerima dan Allah Subhanahu Taala menggazetkan benda tersebut dan ia menjadi satu syariat, satu cara hidup, satu undang-undang, satu syirah, satu jalan, satu undang-undang kepada Bani Israel pada waktu tersebut. Untuk apa? Untuk mengikut bahawa hari Jumaat tak boleh pergi cari makan. Hari Jumaat bukan hari untuk bekerja. Hari Jumaat untuk ibadah semata-mata. Dan syariat pada waktu tersebut adalah Allah Subhanahu Taala tidak membenarkan mana-mana di kalangan Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk pergi mengail ikan atau pitahan pukat ataupun apa saja berkaitan dengan pekerjaan utama mereka mencari ikan di laut. Dan kita dah cerita bahawa hari itu bahawa kerja mereka sekarang, iaitu Bani Israel yang diceritakan ini adalah was'alhum 'anil qaryah. Allah cerita pada ayat 163, mereka ini mendiami pada satu tempat, pada satu bandar, pada satu kampung yang mana mereka duduk di mana? Mereka kanat hadiratul bahar. Mereka duduk di tepi pantai. Sebab itulah pekerjaan utama mereka pada waktu itu mencari makan sebagai nelayan. Itu kerja utama mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sama dengan kita, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kita. Kita kena adil dalam bab ni. Allah Taala mensyariatkan kepada kita untuk kita melakukan haji, melakukan umrah. Dan salah satu ibadah ketika mana kita berada di dalam ihram. Tuan-tuan, ketika mana kita berada dalam ihram, sama ada kita buat umrah, sama ada kita buat haji, ketika mana kita berada di dalam ihram, kita diharamkan untuk apa? Untuk as-sayd, untuk kita membunuh binatang, untuk kita nak makan ke, kita berburu. Kita tidak dibenarkan untuk berburu. Kita nampak ayam nak pergi berburu, tak boleh. Bahkan dalam ihram kita sangat strict. Tak boleh membunuh apa-apa haiwan. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Kita cuba memikirkan bahawa Allah menjadikan itu sebagai satu syariat pada waktu tertentu kepada orang Islam dan untuk kita ikut benda tu. Kalau tak ikut, kita kena down.
Nah, kalau kita buat juga, kita kena denda. Begitu juga dengan Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada mereka hari Sabtu tak boleh cari makan. Hari Sabtu adalah hari untuk mereka betul-betul beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Setakat tu semua jelas. Baik. Hari tu kita cerita sehingga kan mereka akhirnya mereka tewas. Sebab apa mereka tewas? Ikan timbul pada hari Sabtu. Yang mana ia satu benda yang sangat mengacau jiwa mereka. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bakal bercerita tentang ibrah-ibrah di samping ayat Quran yang akan kita ambil sikit-sikit ni, kita akan cerita ibrah yang kita dapat apabila kita membaca ataupun kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam cerita ni, dalam cerita Ashabus Sabt, yang mereka akhirnya dijadikan kera oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan, kita kena tahu mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala akan dahulukan di akhirat nanti adalah mereka yang kurang jidalnya dengan Allah. Apabila Allah suruh di atas dunia, mereka akan buat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita salat, kita salat. Apabila Allah Ta'ala minta kita melakukan ibadah puasa, kita buat ibadah puasa. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka apabila kita masuk cerita tentang Bani Israel ni. Bani Israel, kalau kita perasan, sebelum-sebelum ni kita cerita tentang Bani Israel dan Nabi Musa AS, Bani Israel dan Nabi Daud, pada cerita Harut dan Marut, cerita Talut, Jalut, betapa mereka ni suka mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka di akhirat nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang banyak mendatangkan pertikaian ketika mana dia hidup di atas dunia ni. Nah, orang yang banyak pertikai hidup atas dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada orang tersebut. Nah, baik. Sebab itu kalau kita melihat berbeza golongan yang apabila Bani Israel ni dia suka bertanya kepada para nabi. Dia tanya para nabi ni bukan tanya seperti mana bertanyakan malaikat kepada Allah. Contohnya, malaikat pernah tanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat pernah tanya kepada Allah, kenapa nak menjadikan ataj'alu fiha, nak menjadikan di atas muka bumi ni ada manusia yang menjadikan khalifah. Allah Ta'ala lantik khalifah yang pertama adalah Nabi Adam, adalah di kalangan manusia. Sedangkan kami lantik saja seperti mana kami ni di kalangan malaikat yang dijadikan Allah sentiasa taat dan patuh kepada engkau ya Allah. Baik. Kan di situ ada pertanyaan, iaitu pertanyaan para malaikat kepada Nabi. Yang ini pertanyaan, kalau tuan-tuan perasan, Bani Israel ni suka tanya kepada Rasul, suka tanya kepada para Nabi. Pertanyaan mereka adalah tidak sama pertanyaan orang yang beriman. Baik. Kita dalam bahasa Arab kita panggil yang pertama isti'lam. Kita tanya sebab memang kita benar-benar tak tahu. Kita betul-betul nak tahu sebab apa dijadikan sekian-sekian. Seperti mana para malaikat. Para malaikat ni betul-betul nak tahu. Ya Allah, kenapa engkau nak menjadikan manusia yang bakal merosakkan di atas muka bumi ni? Itu pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat kita panggil isti'lam. Dia tanya betul-betul dia nak tahu. Tetapi Bani Israel, dia tanya istingkar. Dia tanya sebab dia tak nak benda tu. Kita banyak kan atas dunia ni, kan? Kita banyak sehari-hari ada pertanyaan yang kita tanya yang betul-betul kita tak tahu. Sebab kita nak jawapan. Yang betul-betul nakkan jawapan. Ada orang yang tanya bukan sebab dia nak jawapan. Dia tak tahu jawapan. Tetapi dia tanya sebab dia ingkar. Kenapa kami kena buat macam ni ya? Contoh, kan? Orang kata cik kena parking kat sini ya.
Sebab sini adalah cik tak boleh parking sebelah sebab sebelah ni adalah parking orang OKU. Cik kena parking kat sebelah ni. Ada orang petikai, ada orang tanya, kan kosong, kan tak ada OKU kat sini. So apa salahnya saya ambil? Kan? Kenapa saya tak boleh pula? Soalan tu adalah soalan istingkar. Soalan tak setuju. Baik. Di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan mendahulukan berdasarkan kepada hadis Nabi yang kita baca tadi. Allah Taala, kenapa Allah Taala mendahulukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab berbanding dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang pertikaiannya. Berbanding umat-umat lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara biasa. Seperti mana kita sekiranya kita compare sebagai seorang manusia. Kita bekerja dekat satu-satu jabatan, bekerja kat satu-satu, berada dalam satu-satu organisasi, kita diberikan gaji yang cukup, elang diberikan pada masa yang ditetapkan, setiap 23 hari bulan, setiap 25 hari bulan dapat skop kerja kita, kita buat skop kerja kita yang diberikan. Tiba-tiba kita pula yang minta kepada bos kita, boleh tak bos, saya nak kerja kurang jam sikit. Boleh tak bos, naikkan gaji saya. Boleh tak bos, saya gaji nak ambil bulan ni sekian-sekian. Kita kerja, kita tak buat ke mana, tapi kita minta lebih kepada bos kita. Kalau kita berada di tempat bos kita, orang yang banyak akal macam ni, kita akan kata apa, dia ni, aku tak boleh tahan lama dengan dia. Aku tak boleh tahan lama dengan dia. Kita pertikai bos kita, kan, sedangkan bos kita bagi peluang kat kita. Bos kita bagi peluang kita banyaklah. Kita duk pertikai bos, apa ni bos, contoh kan. Sedangkan bos kita, apa yang kita nak, bos kita semua bagi. Kesimpulan dapat kita ceritakan seolah-olah Bani Israel ni bos besar bagi kat dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala raja, bagi arahan tak ikut arahan. Dah lah tak ikut arahan, berjidal, sentiasa lawan, tak hormat. Dah lah tu apabila diberikan sesuatu kelebihan, mengada-ngada pula tu, manja pula tu. Diberikan satu kelebihan, manja. Kita dapat tahu cerita sebelum ni, Bani Israel sangat manja. Nak apa semua minta direct kepada Nabi Musa sebagai contoh. Nabi Musa AS bagi semua. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka mana wasalwa daripada langit. Dan mereka ni dalam cerita Ashab as-Sabt ini, dalam cerita ini, mereka suka ubah-ubah peraturan ikut kepala mereka. Mereka tak nak hidup susah, tetapi mereka nak privilege lebih. Dan mereka nak hidup sentiasa senang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu di antara ibrah yang kita dapat perhatikan. Rupanya ini adalah sifat yang ada pada Bani Israel ketika mana mereka ini kita kata apa, ketika mana mereka ini diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari merehat, hari rehat mereka. Baik, apabila diberikan ruang rehat kepada mereka, mereka tak ambil peluang yang sepatutnya. Apabila apa yang terjadi kepada mereka, hari Sabtu sepatutnya hari yang diwajibkan, diharamkan untuk pergi mereka menangkap ikan. Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Allah Taala uji mereka dengan apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan ikan. Ikan yang mereka duk cari makan tiap hari tu untuk tangkap ikan. Ikan tu tiba-tiba pada hari Sabtu tak ada. Tetapi pada hari Sabtu ikan itu datang. Pada hari Sabtu, tidak pada hari selainnya. Yang menyebabkan mereka tak tahan dengan dugaan tersebut. Mereka tidak tahan dengan dugaan tersebut. Last kali mereka buat apa? Last kali mereka akhirnya cuba untuk memastikan bahawa mereka akan dapat apa yang mereka nak. Iaitu hari Jumaat diharamkan untuk mereka pergi bekerja, mereka ubah syariat Allah. Mereka nak bekerja pada hari Sabtu, tetapi dengan cara helah yang paling jahat. Dengan cara helah yang paling jahat.
Iaitu apa dia tuan-tuan? Kalau kita tengok cerita yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa mereka ni, orang Yahudi ni, diuji dengan 3 ujian. Yang pertama, mereka tak dibenarkan untuk memancing pada hari Sabtu. Ujian pertama dah. Tak boleh. Hari Sabtu je tak boleh cari ikan. Ujian yang kedua, ikan pula tak muncul pada hari yang lain. Tetapi pada hari Sabtu ni, ikan ni datang berenang-renang depan mereka, nampak depan mata mereka, berenang-renang, boleh nampak di permukaan air. Sangat banyak pada hari Sabtu. Ujian. Ini ujian yang kedua. Ujian yang ketiga bagi Bani Israel waktu itu ialah ikan memang tak datang pada hari lain selain pada hari Sabtu. Baik, ujian demi ujian ini adalah ujian yang besar kepada mereka. Nah, ini adalah ujian yang besar kepada mereka. Dan ujian ini memerlukan kepada ketahanan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka buat? Bani Israel ini apa yang mereka buat? Dalam riwayat Israiliyat, tidak ada tidak ada pendetilan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dalam riwayat Israiliyat ada menceritakan di kalangan mereka Bani Israel, oleh kerana ikan tu nak pergi ambil ikan tak boleh sebab hari Sabtu. Ikan tengah banyak hari Sabtu. Kalau dapat hari Sabtu, hari lain mereka boleh rehat sebab ikan terlalu banyak hari Sabtu. Apa yang mereka buat? Ada di kalangan mereka yang korek kita kata al-haud. Maksud dia buat macam satu lubang besar, satu telaga untuk pastikan apabila air ombak tu datang sekali dengan ikan tu akan masuk dalam lubang tu. Esoknya pada hari Ahad mereka boleh ambil hasil. Ada pula riwayat Israiliyat yang menceritakan mereka tahan pukat daripada hari Jumaat. Hari Sabtu mereka tak tarik pukat, tapi hari Ahad mereka akan pastikan apabila ikan hari Sabtu tu masuk, hari Ahad ikan tu tak boleh keluar. So hari Ahad mereka akan ambil hasil tersebut. So mereka buat helah dekat situ. Dan helah dekat situ adalah salah satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan kepada kita untuk bagi tahu kepada kita, dalam bab ibadah kamu tak boleh buat helah. Sebab helah itu adalah satu khida'. Kan kita dah cerita itu, wa huwa yukhadi'uhum. Sesungguhnya mereka ni cuba untuk menipu Allah, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar, Maha Bijaksana. Allah boleh twist balik benda tersebut. Baik, apa yang kita boleh katakan bahawa Allah nak sampaikan kepada kita bahawa beriman kepada Allah ni bukan satu benda yang mudah. Bila kata kita beriman, bila kata kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Bani Israel, umat Nabi yang terdahulu, Allah Taala pasti akan uji kita untuk tengok sama ada kita beriman ataupun tidak. Dan Allah Taala sengaja menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Bani Israel untuk memperlihatkan kepada kita tentang mujahadah, tentang kesungguhan. Maksud dia, mujahadah bukan sekadar dekat mulut, tetapi mujahadah adalah suatu kuasa yang ada pada dalaman kita, yang terhasil pada yang ada pada dalaman kita, menghasilkan perbuatan yang terkeluar daripada apa yang ada pada dalam kita. Macam kita katalah, kalau kita mancuh air teh tarik, kalau kita tuang, keluar air teh kan? Kita bancuh Nescafe dalam tekor kita, kalau kita curah keluar ataupun kita tuang dalam cawan kita, keluar air Nescafe. Dia tak boleh keluar air sirap gandum. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita gambaran betapa Allah Taala pernah uji Bani Israel begini. Allah Taala uji mujahadah mereka. Iaitu mujahadah yang paling besar ialah apa? Mujahadah untuk lawan nafsu. Tuan-tuan, nafsu syahwat ni bukan sekadar dengan wanita, tetapi apa sahaja benda yang kita nampak boleh menguntungkan kita di atas dunia ini, itu adalah benda yang kita katakan nafsu. Benda yang boleh mendatangkan untung. Kalau boleh kita naklah nafsu. Dan nak melawan hawa nafsu ni bukan satu benda yang mudah. Memerlukan kepada mujahadah.
Sebab itu nilai syurga adalah sangat mahal harga. Syurga tidak boleh dibeli di tepi jalanan, tetapi syurga dibeli dengan satu harga yang begitu mahal sekali. Apakah nilai tersebut? Nilai dan harga tersebut adalah mujahadah. Dan Nabi SAW kata, mujahadah yang paling besar sekali adalah mujahadah melawan hawa nafsu. Nah, Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Ahmad, afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin yang paling terbaik keislamannya adalah umat Islam yang selamat daripada dijaga mulut dia, dijaga tangan dia. Wa afdalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi beritahu orang mukmin yang paling kuat keimanannya, yang paling baik keimanannya adalah orang yang baik akhlaknya. Dan Nabi kata lagi, wa afdalul muhajirin, dan orang muhajir, orang yang berhijrah ni ialah orang yang terbaik yang berhijrah. Apa yang dimaksudkan? Man hajara manhallah. Dia hijrah daripada apa yang tidak dibenarkan untuk dia buat, dia hijrah, dia tak buat dah benda yang diharamkan. Manahallahu anhu wa afdalul jihad man jahada nafsahu. Dan Nabi SAW kata orang yang paling jihad yang paling utama sekali bagi seorang mukmin ialah apa? Siapa yang jihad melawan hawa nafsu dia fi dzatillahi azza wa jalla, kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dalam bab ataupun dalam kisah Bani Israel ini adalah kisah tentang mujahadah lawan dalam diri. Sebab kita terlalu memikirkan apa yang boleh memberikan keuntungan kepada kita di atas dunia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu kalau kita melihat mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memancing pada hari Sabtu. Dan orang Islam juga seperti mana kita katakan tadi diharamkan untuk berburu ketika mana di dalam ihram. Sama saja, itu adalah syariat. Kita kena faham itu adalah syariat. Baik, sebab apa Allah uji kita orang Islam, dan sebab apa Allah uji Bani Israel? Allah uji sebab Allah nak tengok kualiti yang ada pada kita. Apabila kita tengok kepada surah yang sama, iaitu surah Al-A'raf ayat 94, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلهم عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, demi sesungguhnya Allah pasti akan uji kamu. Semasa kamu ihram, Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sesuatu binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu. Waktu datang ihram ni lah, waktu tu datang macam-macam dekat kita untuk diuji kepada kita. Allah Ta'ala kata waktu ni lah ada orang ketika dalam ihram, dia ni Allah Ta'ala uji dia, ada binatang yang main kat dia, yang kalau kita nak tangkap dengan tangan kita boleh sangat mudah terkena. Dan kalau kita ada senjata, ada lembing, ini pada zaman Nabi SAW, kalau kita nak sembelih dia, mudah sangat. Supaya Allah ketahui bahawa di sana wujudnya sesiapa yang takut. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Allah Ta'ala uji kita dengan sedemikian rupa sebab Allah nak tengok sama ada kita ini beriman kepada Allah ataupun tidak. Dan beriman kepada Allah ni Allah Ta'ala kata apa? Man yakhafuhu bil ghaib. Beriman kepada Allah, kita ni beriman kepada Allah ketika mana orang tengok kita dan orang tak tengok kita. Bil ghaib. Ketika mana orang tak ada tengok kita, waktu itulah Allah nak uji kita. Kita beriman ke kat dia ataupun tak. Dan Allah Ta'ala kata apa? فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oleh kerana itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, azab baginya tidak terperi bagi dia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah
uji Bani Israel ni uji yang macam mana? Allah uji kita ni uji yang macam mana? Uji akan tahap keimanan kita. Kadang-kadang kita ni beriman depan orang, kan? Termasuk saya lah, depan orang kita tunjuk baik. Di belakang orang, belum tentu kita akan baik. Depan orang kadang-kadang kita pergi masjid, kita tengok orang salat, kita boleh salat sunat 2 rakaat. Tetapi di belakang orang belum tentu kita boleh buat apabila kita duduk seorang-seorang. Baik, itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Allah Taala uji Bani Israel, nak tengok mereka ni betul-betul buat tu takut kerana aku ataupun buat tu kerana keuntungan lain. Maka kita dapat tengok bagaimana Bani Israel akhirnya tewas kepada Allah. Sebab mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun mereka tak boleh tengok Allah, tetapi mereka tidak merasakan Allah Ta'ala melihat mereka. Sebab itu dalam bab ni, kita orang Islam ada apa? Perlu ada satu sifat yang kita kata sifat ihsan. Sifat ihsan. An ta'budallahu ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kita tak mampu untuk melihat Allah ketika mana kita beribadah hidup sehari-hari ini, kita kena ketahui bahawa Allah Subhanahu Taala sentiasa melihat kita. Dan sebagai orang yang beriman, maka itu yang sepatutnya yang kita rasakan. Tetapi tidak itu bagi Bani Israel. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan dalam Al-Quran ni, dalam surah Al-A'raf yang menceritakan kepada kita bagaimana umat Bani Israel yang berada di tepi laut ni, Allah Ta'ala tidak memperincikan macam mana mereka buat helah ataupun macam mana dia orang buat helah untuk menangkap ikan. Tadi kita cerita buat telaga apa, itu semua kita katakan itu semua adalah riwayat Israiliyat. Tetapi dalam Quran Allah Subhanahu Taala tidak memperincikan. Di dalam hadis Nabi SAW tidak memperincikan. Melainkan riwayat Israiliyat yang memperincikan tentang ada telaga, ada yang korek lubang untuk pastikan ikan masuk dalam dia. Itu semua adalah riwayat Israiliyat. Baik, tuan-tuan, Al-Quran dia sampai cerita kepada kita benda yang kita perlu dia untuk tahu dan perlu untuk disampaikan kepada kita. Sebab Al-Quran taklah sampaikan cerita kepada kita supaya kita boleh tiru sebagaimana yang dia orang buat, cerita secara detail. Sebab tu kalau kita perasan cerita ataupun bagaimana filem-filem di Malaysia ataupun bagaimana berita disiarkan di Malaysia, kita harus memperincikan semula. Kita harus meletakkan dawabit ataupun kita harus meletakkan semula apa yang perlu, apa yang tak perlu. Do and don'ts. Sebab kadang-kadang pendetilan pada penceritaan oleh jurnalis, oleh wartawan ini boleh menyebabkan orang tiru apa yang dibuat perkara yang tidak baik itu. Sebab tu kita tengok betapa ramainya, saya tak pasti sama ada kajian yang kukuh ataupun tidak, betapa ramainya di kalangan remaja di US sebagai contoh, mereka terlibat dengan membawa pistol senapang ke sekolah dan membunuh secara brutal rakan-rakan di sekolah adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pengaruh filem, disebabkan oleh pengaruh cerita-cerita yang mereka baca secara detail, cerita tentang novel-novel secara detail yang mana pendetailan tersebut diceritakan sangat detail. Mereka meyakinkan mereka bahawa mereka pun mampu buat. Sebab dia cerita semua A sampai Z, macam mana nak buat kejahatan tu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, cerita tentang kejahatan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Taala hanya bagi hint sikit-sikit saja. Allah tidak memberikan ruang yang banyak kepada kita untuk kita tiru kejahatan yang mereka buat. Baik, dan itulah yang sepatutnya yang kita kawal selia daripada anak-anak kita, daripada remaja-remaja kita terjebak dengan perkara yang tidak sepatutnya kita terlibat. Sama dengan isu main game dan sebagainya. Kita tengok anak-anak kita main game tembak-tembak dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam, mungkin kita perlu lihat semula perkara tersebut, tapi dia dah jadi satu normalisasi di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat kita.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok Al-Quran menceritakan perkara yang perlu saja. Al-Quran cerita perkara perlu saja. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ceritakan perkara yang penting saja. Sebab Al-Quran datang bukan nak cerita bagaimana helah dilakukan oleh Bani Israel. Tetapi Al-Quran datang cerita Bani Israel tentang masalah hati yang ada pada mereka. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada sakit. Mereka selalu buat helah. Al-Quran cerita sebab apa mereka buat helah ni? Sebab hati mereka sakit. Baik. Al-Quran cerita hati mereka sakit. Al-Quran datangkan bagaimana cara merawat hati mereka yang sakit itu. Maka Al-Quran menceritakan orang yang hati lurus. Kita tengok diri kita lah. Kan? Orang yang hati lurus, kita sentiasa ingat bahawa Allah yang bagi nikmat. Bani Israel, sekiranya mereka mempunyai hati yang jernih, mereka sentiasa akan melihat bahawa nikmat yang Allah beri kepada mereka ni dah berlambak-lambak dah. Baik. Allah juga dalam memberi nikmat, Allah juga bagi arahan. Allah juga bagi tekahan. Ada peraturan yang Allah tetapkan pada satu-satu kaum. Kita pun ada peraturan kita. Dan inilah yang dinamakan syariat. Bahawa Allah memberikan syariat kepada Bani Israel untuk mereka ikut. Dan orang Islam pastinya akan sentiasa usaha untuk melaksanakan syariat pada tahap semaksimal mungkin. Yang tu kita orang Islam. Tetapi orang yang sakit hati dia, dia akan cari alasan macam mana untuk tidak melakukan syariat ni. Dan itu yang terjadi kepada Bani Israel. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya pergi ke poin yang seterusnya, cerita tentang apa ibrah lagi yang kita boleh dapat. Cerita tentang Bani Israel apabila kita melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang buat kemungkaran dalam kisah ni. Apa golongan yang pertama buat ni? Mereka tak ikut peraturan yang Allah telah letakkan. Mereka pergi menangkap ikan juga, pergi cari ikan juga pada hari Sabtu dengan cara yang helah tipu, seolah-olah Allah tak ada. Dan perkara ni kemungkaran. Perkara ni adalah kemungkaran. Mereka buat benda yang tidak dibenarkan oleh syariat pada waktu tersebut. Okey, baik. Itu golongan yang pertama. Kemudian Al-Quran menceritakan golongan yang kedua. Golongan yang kedua ialah golongan yang ta'iduna qauman. Mereka yang salih. Nah, mereka yang salih. Mereka yang salih ni mereka buat apa? Mereka buat nahyu munkar. Nah, mereka buat nahyu munkar. Maksudnya apa dia? Mereka menasihati golongan yang pertama yang buat kemungkaran ni. Baik ke tak baik? Golongan ni golongan yang baiklah. Baik. Yang ketiga, golongan yang ketiga pula, mereka ni golongan yang ketiga pula, dia orang tak buat benda tu, dia orang tak pergi cari makan ataupun pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan mereka juga tidak menghalang, tak kata benda ni tak baik buat macam tu. Kita ni orang Islam, janganlah buat macam tu. Kan? Mereka Bani Israel, mereka kata kita patutnya beriman kepada Allah, kita janganlah kita melanggar syariat. Baik, itu golongan yang kedua. Tapi golongan yang ketiga ni, mereka ni macam mana? Mereka hanya memerhati, mereka tak ingkar pun, mereka hanya tengok saja. Tapi bahkan mereka kata dekat golongan yang pergi halang mereka ni. Mereka kata apa? Buat apalah hampa pergi nasihat kat puak-puak ni. Puak-puak ni dah teruk dah. Nanti sampai masa Allah Ta'ala akan turunkan azab pada mereka. Mereka akan rasa dah azab tu. Tak payahlah kita duduk sibuk-sibuk jaga tepi kain orang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat yang ke-164 ni ada 3 golongan. Nah, ada 3 golongan. Dan 3 golongan ni, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ada pada setiap zaman. Zaman kita ada, zaman dulu ada, zaman yang akan datang mesti ada. Kita sekarang, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan ini bukan sekadar rakyat biasa. Kalau kita tengok di kalangan ahli politik, sama saja. Maksudnya sentiasa
pembahagian ni ada 3 golongan. Yang pertama, terang-terang dia ni memang buat salah, benda yang tak patut dilakukan oleh orang Islam. Kita patut tegah. Maka ada golongan yang menegah, kata apa buat macam ni, tak sepatutnya buat. Tapi ada golongan yang ketiga, dihalang pula golongan yang menegah tu. Kata apa hampa dah pergi tegah? Ini kan hak asasi manusia. Contoh, ini kan hak asasi manusia. Maka kalaulah mereka nanti aksiden, contoh macam minum arak, mereka nanti aksiden ke apa, itu balasan Allah kepada mereka. Kita jangan masuk campur. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat 164 ni Allah Subhanahu Wa Taala menempelak golongan orang yang ketiga ni. Dia ni beriman. Tapi iman dia ialah iman kita masing-masing, ya. Kubur lain-lain. Kita jaga tepi kain, jangan jaga tepi kain orang, kan? Dan kita biarkan kemungkaran tersebut, nanti Allah Ta'ala akan balas kepada mereka, bukan kepada kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawa ada something yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Orang yang mencegah, mereka berhujah, mereka kata apa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Apabila mereka ditegah untuk melakukan nahyu munkar, nak lawan kemungkaran ni, mereka dihalang. Kemudian mereka jawab balik bahawa kenapa kami nak menegah kemungkaran. Mereka jawab apa? Kami ma'dziratan ila rabbikum. Nanti boleh kami jadikan hujah di hadapan Allah apabila kami bertemu nanti. Dan supaya mereka semua beriman kepada Allah. Baik, golongan yang pertama ni sentiasa memandang positif bahawa yang penting aku usaha, yang penting aku usaha, yang penting aku usaha. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan golongan ini adalah ketiga-tiga golongan ini adalah golongan yang sentiasa ada. Golongan yang membiarkan kemungkaran sentiasa ada. Dia tengok kemungkaran, dia biar pergi, bukan anak aku pun, anak jiran aku. Kan? Kalau kena anak jiran, tak apa, anak jiran bukan anak aku. Kan? Baik, macam kita tengok, tak apa, yang tu di negara sebelah tu bukan negara aku, kena kat negara kita. Baik, yang tu di negara lain bukan negara aku, kena kat negara kita. Baik, yang tu bukan daerah kita, kan, itu daerah lain, kena kat daerah kita. Tak apa, yang tu bukan taman kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perangai orang Yahudi. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tak suka apabila kita menyatakan ayat macam tu. Salah apabila kita katakan apa, tak apalah, biar pergilah kat mereka, tak perlulah kita duk sibuk-sibuk hai mereka, nanti Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala menempelak golongan ini. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan pastinya golongan orang yang melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar ni, pasti ada orang akan kutuk dan keji mereka. Benda ni akan ada setiap zaman. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ibrah yang seterusnya. Ibrah yang seterusnya. Allah menggambarkan kepada kita bahawa di kalangan Bani Israel ni ada yang beriman, ada yang beriman dan nakkan kebaikan. Golongan yang kedua, ada yang beriman tetapi biarlah iman ni masing-masing. Ada golongan yang ketiga, memang dia tak beriman terus. Tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Cumanya apabila kita melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Mereka yang mencegah itu, mereka kata apa? Ma'dziratan. Nasihat ni yang kami bagi ni, nahyu munkar yang kami buat ni, ma'dziratan adalah satu benda untuk melepaskan diri kami ila rabbikum, daripada kami rasa salah nanti kepada Tuhan kami, supaya mereka semua bertakwa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang nak disampaikan dekat sini? Apa yang kita boleh ambil istifadah daripada ayat 164 ni juga? Allah nak bagi tahu kat kita bahawa menegur itu adalah satu benda yang wajib dilakukan.
Dan menegur itu adalah satu benda yang perlu diperjuangkan. Sebab kadang-kadang kita sampai waktu sekarang, kita memberikan teguran kepada orang, kita dipersalahkan. Kita yang tegur pula salah. Kan? Orang yang ditegur pula dianggap sebagai orang yang benar. Baik. So, ayat Quran nak bagi tahu kepada kita, benda ni akan sentiasa berlaku. Seperti mana kita bagi tahu awal-awal bahawa benda ni akan sentiasa berulang, tetapi atas nama pihak yang berbeza. Baik. So, kita katakan apa? Kita katakan bahawa menegur itu perlu diperjuangkan. Menegur itu satu kewajipan yang perlu diperjuangkan. Salah apabila kita kata kita tak nak jaga tepikan orang. Salah. Sebab apa? Dalam ayat ni merenangkan kepada kita bahawa ad-dinun nasihat, bahawa agama itu adalah memberikan nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah cerita kat sini kelebihan orang yang tahu kata benda itu salah dan dia vokal menyatakan bahawa ini salah, tak boleh buat. Dan tadi kita dah baca hujah dia, mereka akan menyatakan bahawa ini adalah hujah kami di hadapan Tuhan kami. Baik, kita tengok bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada orang yang berpendirian begini. Yang pertama, mereka ini nanti di akhirat nanti, mereka akan mampu berbicara di hadapan Allah. Kita selalu dengar, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti di hari akhirat nanti, golongan bagaimanakah yang boleh berbicara di hadapan Allah? Golongan yang ada hujjah. Nah, golongan yang ada hujjah. Golongan yang ada hujjah di antaranya ialah orang yang membuat nahi mungkar. Tuan-tuan, nak buat baik ni mudah tak? Nak buat baik ni mudah. Kita nak ajak orang solat, jom kita pergi solat. Mudah, mudah. Tapi kalau kita nak mencegah kemungkaran, itu adalah satu benda yang susah. Orang minum arak, nak pergi cegah susah, tuan-tuan. Nah, kalau sekadar ajak, jom kita minum air kosong, tak ada masalah, tak ada siapa pun bertikai. Tapi apabila nak menghentikan sesuatu kemungkaran, itu adalah benda yang susah sangat. So, kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada orang yang menegur sejak atas dunia nanti, di atas dunia ni, di hari akhirat nanti. Yang pertama, dia boleh hujah di hadapan Allah. Yang kedua, ayat ni juga terangkan kepada kita bahawa Allah tidak mementingkan hasil. Tengoklah ayat ni macam mana? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Wa la'allakum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. La'alla dalam bahasa Arab kita panggil harf ataupun huruf tamanni. Dia adalah satu kata-kata pengharapan. Sama ada dia bertakwa ke, dia tak bertakwa ke, yang tu bukan bidang puasa dia. Bidang puasa dia ialah dia mencegah benda yang dia mampu untuk dia cegah. Bahawa Allah nak tunjuk kepada kita, apa dia? Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah tak mementingkan hasil, tetapi Allah nak melihat usaha kita. Sama ada kita buat macam mereka ini ataupun tak. Sebab sama ada mereka itu bertakwa ataupun tidak, itu bab hidayah. Hidayah adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyelamatkan mereka yang mencegah kemungkaran. Nanti kita akan tengok ayat yang ke-105, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Apabila mereka melupakan golongan yang dah tak taat kepada Allah ni, yang pergi cari makan hari Sabtu ni, ataupun yang pergi laut hari Sabtu ni, menahan pukat hari Sabtu ni, Allah Ta'ala kata mereka ini dah tak hirau dah kepada Allah, tak hirau dah kepada orang yang menasihati mereka. Allah Ta'ala kata apa? Anjayna alladhi yanhauna 'anis su'. Allah telah menyelamatkan orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu. Maksud dia apa dia? Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, ayat 165, orang yang sentiasa mengamalkan ad-dinun nasihah, amar ma'ruf nahi munkar, atas dunia lagi dalam isu ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyelamatkan mereka daripada bahaya-bahaya yang akan datang kepada mereka.
Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala akan pelihara orang yang macam ni. Allah Ta'ala akan pelihara orang yang macam ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apa ibrah yang kita boleh ambil lagi pada ayat 165? Saya baca ayat ni sekali lagi. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhi yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabi ba'isin bima kanu yafsukun. Maka ketika mana mereka ni yang buat jahat ni, yang tidak menurut syariat yang Allah telah tetapkan ni, mereka dah tak hirau dah. Apa yang telah diingatkan kepada mereka, dinasihatkan kepada mereka berulang kali, mereka dah buat tak tahu dah. Mereka orang kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka Allah Ta'ala kata apa? Anjayna alladhi yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang bagi nasihat tadi. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin. Dan kami timpakan azab kepada orang yang zalim tadi. Mereka yang melakukan maksiat tadi, yang tak ikut syariat Tuhan tadi, mereka ini Allah Ta'ala timpakan azab mereka, azab yang sangat berat. Bima kanu yafsukun, disebabkan oleh kerana mereka berlaku fasik ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni nak tunjukkan kepada kita bahawa apabila ada di kalangan mereka orang yang beriman memberikan nasihat kepada satu kaum, iaitu Bani Israel, yang majoritinya tidak beriman, apa mereka punya penerimaan? Orang yang tidak beriman terus tidak beriman, dan mereka tak nak dengar dah. Dan last kali dah tidak ada suara-suara kedengaran. Dan orang yang ada golongan yang satu lagi, golongan yang kata apa nak buat, apa pun buat, sampai satu masa mereka melakukan benda yang tak betul ni, benda yang tak betul yang mereka buat ni dah jadi satu normalisasi. Tuan-tuan, contoh sekarang kan, kita tengok kalau tuan-tuan pergi Ceras, kalau tuan-tuan pergi kat USJ, kalau tuan-tuan pergi kat tempat tertentu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, weekend, tuan-tuan pergi weekend je, frequently, weekend, kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan tengok orang Melayu langgar harap relax ya, Islam kan, di tempat yang terbuka, relax je, sama ada kita berani nak cegah ataupun tidak lah. Kita pun jadi takut balik sebab guna human right dan sebagainya. Baik, nak bagi tahu bahawa sekiranya benda ini menjadi satu normalisasi, kita kata minum arak ni benda yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh syariat zaman Nabi SAW. Zaman mereka tak boleh pergi cari makan, pergi memancing ikan pada hari Sabtu. Sama tak? Sama, duduk syariat Tuhan, duduk syariat Allah. Sekiranya benda ini menjadi normalisasi, maka mereka dah buat benda tu banyak kali hari Sabtu, duduk cari makan dengan cara helak yang tak betul tu, yang menyebabkan mereka mungkin awal itu rasa bersalah, tetapi lama kelamaan jadi benda biasa, normalisasi. Sekarang kita tengok orang Melayu minum arak jadi normalisasi. Kita tengok orang Melayu jual arak, tolong jual arak dekat kaunter, normalisasi. Normalisasi ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, falamma nasu ma dhukiru, kita dah diingatkan oleh para ulama, kita diingatkan oleh tuan-tuan guru, kita diingatkan oleh mereka yang ada kesedaran bahawa benda ni tak boleh, bahawa benda ni dilarang dalam agama. Tapi lama kelamaan kita tengok jadi apa? Jadi dah tak ada rasa bersalah, tak ada rasa menyesal, tak ada rasa nak marah. Normalisasi. Allah kata apa kat kita? Normalisasi inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan azab kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan azab kepada mereka sebab mereka dah tak hiraukan apa yang diperingatkan. Benda ni dah jadi normal. Itu yang terjadi kepada mereka, kepada Bani Israel. Sebab itu apabila kita sampai ke peringkat kita lupakan perintah Allah,
kita lupakan syariat Allah. Kita lupa orang berpuasa, kita tengok lepas ni orang buat bulan puasa, orang tak puasa, relax je. Hukum atas diri kita, kita jangan tengok orang, kita tengok diri kita, puasa kita, solat kita, hukum hakam yang diwajibkan ke atas kita. Sekiranya kita menganggap itu semua kita tinggalkan, benda yang patut kita buat dan benda yang patut kita tinggalkan, kita buat pula benda tu, maka perlahan-lahan Allah Subhanahu Wa Taala akan aturkan azab tersebut kepada kita. Baik, tu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah ingatkan kepada kita di dalam surah yang sama, dalam surah Al-A'raf ayat yang sebelumnya, Allah kata dah ramai dah umat terdahulu yang melupakan syariat Allah. Lupa syariat ni yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Allah Ta'ala bagi hadiah kepada mereka. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan para nabi, para rasul kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka kami seksakan mereka dengan kebuluran, bil-ba'sa wad-dharra, dan penyakit-penyakit, supaya mereka berdoa kepada kami dan supaya mereka bertaubat, minta doa kepada kami, bertaubat. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitan ma kanu ya'malun. Maka eloklah kalau mereka berdoa kami dengan merendah diri. Mereka doa kepada kami dengan rendah diri ketika mereka diuji oleh Allah. Tetapi apabila mereka diuji, rupa-rupanya lagi keras hati mereka. Dan syaitan memperelokkan apa yang ada pada pandangan mereka. Pada mereka itu human right. Benda hak asasi. Nak minum sebagai contoh. Nak minum bukan ganggu hampa pun. Maka ya'malun. Syaitan memperelokkan apa yang mereka telah lakukan. Falamma nasu ma dhukiru. Tuan-tuan, perkataan hampir sama. Allah kata falamma nasu ma dhukiru. Bukan hampir sama, sebiji sama. Ayat 44 diulang oleh Allah dalam ayat 165 surah Ali Imran. Falamma nasu ma dhukiru. Apabila mereka sedikit demi sedikit melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Dah tak ingatkanlah syariat-syariat ni. Sedikit demi sedikit dah terhakis. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami bukakan kepada mereka pintu kemewahan. Allah Taala bagi lagi nikmat. Allah Taala bagi lagi nikmat. Sehingga apabila mereka gembira dengan nikmat yang Allah berikan, mereka bersukaria dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kami akan timpakan azab kepada mereka secara baghtah, secara mengejut. Faida hum mublisun. Dan lepas tu mereka akan berputus asa. Tak ada orang boleh tolong mereka. Maksud dia waktu tu nak putus asa pun tak ada orang boleh tolong mereka. Apa jadi? Faquti'a dabiral qaul. Allah Ta'ala kata apa? Kaum yang zalim itu diminasakan, terputus keturunannya. Baik tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan pengajaran kepada sesuatu kaum. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala buat apa? Hapuskan terus kaum itu. Kita tengok seperti mana kaum Nabi Lut alaihi salam. Seperti mana kaum Musa alaihi salam dengan Firaun. Seperti mana mereka yang tahu, seperti mana kaum Nuh alaihi salam. Allah Taala memusnahkan mereka. Yang tu Allah Ta'ala memusnahkan, Allah Ta'ala gantikan dengan kaum lain. Kan? Seperti mana yang berlaku pada kaum Nuh alaihi salam. Ada juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggantikan mereka dengan apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Allah Ta'ala tukarkan mereka. Allah Ta'ala stopkan mereka punya kita kata apa, keturunan mereka dengan bukan memusnahkan mereka, tetapi Allah tukarkan rupa paras mereka. Bukan takat rupa paras, Allah tukarkan mereka. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tukarkan mereka dalam kes ni.
Allah tukarkan mereka kepada beruk. Baik tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Maka apabila mereka berlaku sombong dan takabur, tak ambil indah apa yang telah dilarang kepada mereka, apa yang telah mereka lakukan, kunu qiradatan khasiin, kami katakan kepada mereka, kata Allah, jadilah kamu kera-kera yang hina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa Allah Taala jadikan mereka sebagai bau, sebagai monyet, sebagai kera? Baik, kita tengok. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hikmah Allah Ta'ala menjadikan mereka beruk dan monyet ini adalah nak tunjukkan bahawa wahai manusia, wahai Bani Israel, wahai umat Muhammad, nak bersifatlah seperti mana sifat manusia, penuh dengan kemanusiaan dan penuh dengan sifat keinsanan. Jangan menjadi seperti kera. Baik, tuan-tuan pernah dengar kata-kata hamka? Hamka kata, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan juga bekerja. Allah Ta'ala tak nak kita jadi babi. Allah Ta'ala tak nak kita tak nak jadi burung. Allah Ta'ala nak kita menjadi manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan, yang mempunyai sifat keinsanan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kepada kita. Sebab itu sifat buruk ni adalah sifat yang bodoh. Dan sifat buruk ni sifat yang bodoh. Kita mungkin boleh letakkan secara jelasnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka buruk. Hikmahnya Allah sahaja yang tahu. Cumanya ada 4 sifat jelek yang ada pada seekor buruk. No? Yang pertama, sifat buruk ni, sifat dia macam mana? Dia sangat licik. Dia mementingkan diri sendiri. Yang kata buruk ni, dia tak fikir orang lah. Dia fikir diri dia sendiri. Dia tidak mikirkan orang lain. Dia kira diri dia sendiri. Yang penting, aku dapat. Orang lain tak dapat, tak apa. Dan dia tidak mementingkan peraturan. Kita letak peraturan macam mana pun, buruk, dia tetap buruk. Baik. Yang kedua, buruk ni sifat dia rakus. Yang tu sebabnya Allah SWT nak bagi tahu gambaran kepada kita, baik hang jadi buruk je. Buruk, rakus. Kita nak tengok rakus ni waktu bila? Waktu mereka makan. Apabila kera ni, monyet ni, makanan tu ada kat mulut dah. Tapi apabila dia tengok kawan dia yang lain ada pegang makanan dekat tangan kawan dia lain, walaupun makanan dia tak habis lagi kat mulut, bahkan ada banyak lagi, dia tak sempat kunyah, dia baru simpan kat mulut tu, dia nak hak orang lain. Itu sifat buruk. Yang ketiga, buruk ni dia lupa mudah. Dia mudah lupakan kawan-kawan. Apabila dia ni senang, dia takkan ingat dah kawan-kawan dia. Apabila dia dapat makanan, dia akan duduk jauh pada orang. Kalau dia orang kata gayut, dia akan gayut di tempat yang tinggi. Sambil bergayut tu, sambil tu dia makan, sambil dia menyanyi. Dia membunyikan lah diri dia tu, dia menyanyi sendiri. Baik, sifat yang keempat, sifat buruk yang ada pada buruk ni ataupun monyet ni, dia suka minta perhatian. Kalau tuan-tuan selalu tengok buruk, kalau tuan-tuan tengok macam mana dia nak dapatkan perhatian, ada 2. Yang pertama, dia buat bising untuk orang bagi perhatian kat dia. Yang kedua, dia sentiasa bergayut daripada pokok ke pokok. Kadang-kadang tujuannya satu je, dia nak mendapatkan perhatian orang. Dan inilah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada Bani Israel sebelum mereka dijadikan buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah bersifat dengan sifat buruk, penting dia sendiri, tak hiraukan peraturan, sukakan perhatian, apabila berikan kemewahan lupakan orang lain. Dan itu adalah sifat yang ada pada qiradah ataupun qurud, sifat yang ada pada seekor buruk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah bincangkan itu, adakah buruk ni, apabila mereka ni Bani Israel dijadikan buruk, adakah keturunan mereka juga buruk?
Nah, wallahu taala alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi SAW, saya tak sempat nak selitkan hadis baginda kat sini, menyatakan bahawa dua saja cara Allah Taala memusnahkan satu kaum. Satu, Allah Taala mematikan mereka. Yang kedua, Allah Taala jadikan mereka beruk, dan daripada beruk tersebut tidak ada keturunan bagi mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu di antara benda yang kita boleh bincangkan pada malam ini, tentang apa yang signifikan berlaku kepada kepada mereka. Akhirnya mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi beruk. Mereka dijadikan beruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut pada ayat 168, Allah Taala kata apa? Wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami pecah-pecahkan kaum Yahudi itu berpuak-puak, bertaburan di merata dunia, dan ada di antara mereka yang saleh. Kita kena tahu, ada di kalangan orang Yahudi yang kita sembrono menyatakan bahawa semua orang di kalangan keturunan Yahudi ni, Bani Israel ni, semua adalah jahat. Kita tak boleh generalize begitu. Allah sendiri beritahu minhumus salihun, ada di kalangan mereka yang saleh, wa minhum duna dhalik, ada di kalangan mereka yang tidak sedemikian rupa, yang jahat. Wa balawnahum bil hasanat, Allah Taala uji mereka dengan kebaikan. Wasaiat, Allah Taala ujikan mereka dengan pemberian baik dan pemberian yang tidak baik. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu bila sebut tentang Yahud di akhir zaman, mungkin perbincangan dia panjang. Yahudi nanti apabila sampai satu keadaan mereka ikhtafi bainal hajar wa syajar, mereka sampai akhir zaman, Nabi SAW cerita kita akan berperang dengan mereka, dan apabila berperang mereka ni takut, mereka akan duduk di sebalik batu dan di sebalik pokok, sehingga pokok-pokok dan batu-batu boleh berbicara, memanggil kita, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ta'al, wahai Afwan, ta'al, ta'al. Dia kata panggil kita, mai sini. Hada Yahudiyun, ni ada orang Yahudi ni, datang sini, faqtulhu, bunuh dia. Maka itu menjadi perbincangan di kalangan para ulama yang dimaksudkan sekarang ini, bila diaplikasikan sifat-sifat tersebut adalah ada pada orang Yahudi Zionis, Sahyuni. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya rasa itu di antara yang boleh kita bincangkan pada malam ini, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu kaum, sama ada menghancurkan mereka semua ataupun Allah tukar mereka menjadi beruk. Jadi beruk tu dah tak ada keturunan dah lepas tu. Dah tak ada keturunan selepas tu. Wallahu taala a'lam. Perbezaan antara muhlikuhum dengan mu'adzibuhum. Wallahu taala a'lam bissawab. Muhlikuhum ni maksud dia bila ihlak ni Allah Taala memusnahkan mereka, tidak ada tertinggal. Maksud dia semua mereka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu taala. Mu'adzibuhum bermakna mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu taala. Siksa ni pula dengan pelbagai siksaan, sama ada siksa atas dunia ataupun siksa di hari akhirat nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya boleh jawab secara ringkas dan umum begitu. Baik. Ada apa-apa soalan lagi ke? Sekiranya tidak ada, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekadar tu untuk kita kongsikan secara ringkas pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan kuliah-kuliah yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua, pada Puan Siti, Cik Zul, yang hadir ni, Puan Nur Aznira, Puan Ruqayyah, ramai lah kat sini lah yang saya tidak dapat sebutkan nama. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih semua.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.